Ada dua satu saya tak sprocket untuk solo, satu saya tak sprocket untuk konvoi. Okey, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Alright, dia Y15 di situ. Buka kipas jap. Buka 3. Okey. Alright. Okey, so assalamualaikum guys, apa khabar semua dan semoga semua kena sihat selalu. Okey. So, video hari ni kita nak cerita info Kita nak bagi info sikit. Topik ni tak sure lah mendapat sambutan ke tak, tapi just aku nak bagi info je. Alright. So topik untuk hari ni ialah macam mana kalau orang kata apa, step pertama untuk lajukan ataupun untuk sedapkan motor standard, khususnya motor-motor baru injection injection mahupun carburetor, motor-motor standard kilang. Tapi ni dah standard kilang lah. Dah macam-macam tukar kalau kau tengok. Okey. Alright, so aku banyak mendapat orang kata apa, macam komen lah. Orang kata, okey bang, motor saya standard tapi masih lagi orang kata apa, standard. Ada yang kata standard pun dah cun. Ada yang kata pula, bang, motor saya standard berat, so tak best. So benda apa yang kami perlu tukar ni? First kali perlu tukar benda apa? Okey. So benda ni kalau kau tanya member lah, ataupun kau tanya orang-orang yang, even kau tanya pomen lah senang kata. Okey, kau jumpa pomen, kau kata kat pomen, okey, bro, motor aku ni slow, so aku nak buat apa, nak bagi laju. So pomen ni selalunya dia akan kata tahu apa, tukar ECU lah, atau apa kalau motor carburetor lah, exhaust lah, tayar kecil lah, arm lah, apalah. So benda tu memang kena kena tukar. So katanya member lah ni racun. Ni kena buat stage 1, ni kena buat full spec. Alah, kau simpan duit sikit buat 62. Okay, so sebenarnya kalau untuk yang orang kata apa, biasa-biasa ataupun yang macam tak nak sangat nak buat heavy modifikasi, boleh je sebenarnya tau. Okay, so macam aku ni buat masa sekarang, kalau semua tahu ini ialah spek 57. Okay, so kalau siapa-siapa yang contoh yang tak berapa minat sangat nak buat orang kata apa, modi yang berat-berat, contohnya macam orang kata spek abah-abah lah. Orang kata macam, bang, saya ni tak nak lah tukar ECU sangat kan. Orang kata janji bila saya bawa motor ni pergi kerja sedap ataupun pergi konvoi best. Maksudnya ni jenis orang yang relax ni, orang bukannya yang mencari speed. Orang relax. So ada cara dia sebenarnya. Okay, so di episod kali ni kita akan membincangkan mengenai benda pertama yang korang kena buat kalau motor korang standard. Okay, ni aku tak tunjuk pun tak boleh sebab motor pun dah buat. So korang bayangkan motor Y15 ni tak buat apa, tayar besar kan, ke standard lah, ECU pun tak tukar, semua standard lah. Okay, benda first apa yang korang perlu tukar. Okay, first kali, masa motor korang dah dapat, first kali selalunya orang kalau nak bagi ringan, benda yang paling orang kata apa, paling murah, paling mudah ialah penukaran rantai dan juga sprocket. Ini dia, rantai dan juga sprocket. Okey, setengah tu dia ada dua pula golongan. Okey, ada yang minat 428. Dia sanggup kata, biar aku pakai 428 O-ring ke lagi tahan. Ada pula maybe dia geng macam aku, suka pakai 415 buat daily lah apa, 415 boleh pakai. Okey, so ini rantai dan sprocket merupakan benda asas. Benda pertama yang korang boleh adjust untuk menyedapkan motor. Rantai dan sprocket. Okey, so cerita bab rantai dan sprocket ni pula, sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang, dia takkan pernah habis perbincangan mengenai ratio lah. Ataupun bang, sprocket nak kena kecil ke bang, sprocket nak kena besar ke kan, depan pun 16 tak, belakang pun depan 16, belakang 30 boleh tak bang? Benda ni takkan pernah habis. So di video kali ni aku akan cuba menceritakan bab rantai dan sprocket dalam konteks yang sangat simple dan insyaAllah korang mudah faham lah. So kalau korang nak tengok more detail, ada je banyak YouTube channel lain yang membincangkan mengenai rantai sprocket ni. Dia orang bincang lagi detail lah, lagi orang kata apa, aku tengok pun lagi puas lah. Itu kena lebih detail. So ni aku nak cerita benda yang mudah, yang senang orang faham. Kadang-kadang ni setengah orang tu dia suka dengar detail, setengah tu dia macam dia nak cepat tau. Macam aku nak bila aku buat yang ni dah okey, so aku tak nak pening kepala nak fikir ni sesuai ke, ni sesuai ke. So ni aku akan cerita sikit lah. Alright,
Okey, berkenaan rantai dan sprocket sudah ada dua kan, 428 dan juga 415. So 428 ialah rantai tebal. So yang ni ialah rantai 415, rantai yang nipis. So bila makna kata bila kau tukar daripada 428 ke 415, ianya sebenarnya memberi sedikit ringan kepada motor Contoh kalau motor tayar besar 90 depan, belakang 120. So tukar rantai 415 O-ring lagi ringan. Ringan dia kau boleh rasa, kau boleh try. Dia boleh kau first dulu pakai 428, tukar ke 415, kau boleh rasa dia punya perbezaan. Okey, buktinya dekat motor RS lah. RS ni kalau kau tengok tayar dengan rim saiz yang standard lagi. So kau tukar arm dengan rantai tukar 415 memang rasa ringan. Bila kau pulas tu dia ada rasa ringan sikit lah. Okey, kemudian bab rantai ni kau boleh pilih lah, 428 boleh, 415 boleh. Okey, janji ambil O-ring. Kenapa aku kata ambil O-ring? O-ring lebih tahan. Untuk rantai motor ni aku dah pakai selama tak sure berapa bulan, tapi dah lama pakai. Dan rantai O-ring ni dulu aku pakai untuk daily, convoy, track. Aku main 2-3 kali juga dengan rantai ni. So far tak ada kendur, tak ada rosak. Puas hati pakai O-ring. So better cari yang O-ring 428 boleh, 415 boleh. Cari yang O-ring. Okey. Kemudian pula untuk pemilihan sprocket pula, sprocket depan nampak kan dengan sprocket belakang. Okey, berdua ni ialah benda yang sangat banyak perdebatan. Masing-masing ada pendapat masing-masing, masing-masing ada setup masing-masing. So tak semestinya aku bagi tahu ni benda yang kau kena ikut, dan tak semestinya aku bagi tahu benda ni ialah benda yang salah. So masing-masing ada pendapat masing-masing. So sprocket ni sebenarnya setup yang sendiri. Okey, contoh aku bagi, ini senang tips yang selalu aku buat lah kalau kat motor-motor aku. Contoh kilang bagi macam Y15 ni, kilang bagi depan sprocket standard dia 14, belakang ialah 42. Okey, macam dulu untuk standard kilang, first kali 14, 42 ni, sebelum korang nak tukar rantai ke, tukar sprocket ke, try bawa dulu, try run dulu atas highway. Korang bawa dengan ikutlah keadaan menegak ataupun keadaan menunduk. Bawa dulu macam mana, tengok macam mana. Okey, situ korang boleh feel. Contohnya macam aku dulu, aku bawa motor ni beronda pekan masuk highway. Masa tu standard 14, 42. Bawa aku rasa ada bunyi mengerang. Bunyi macam enjin tu dia mengerang. Dia akan dengar bunyi sini. Kalau Y15 tak tahu lah korang sama tak kes ni. Dia akan dengar sini. Dia akan dengar bunyi macam mengerang. Sama juga dengan RS. RS pun akan dengar juga bunyi mengerang masa RS 1544 sprocket dia standard. Okey, kau dengar bunyi mengerang So kalau anda kata kalau korang dengar bunyi mengerang tu, itu bermakna sprocket tu dia agak ataupun dia tak ngam dengan berat badan kita lah. Ada setengah tu pula dia bawa 14, 42 dia bawa steady je. Lepas tu bawa tak rasa mengerang, rasa steady je. Ada pula bawa 14, 42 dia rasa macam apa pasal motorku lembab ni tak pergi. Ada juga macam-macam orang. So kena test Okey, so contoh kita bagi dua option So sekiranya kalau korang bawa motor ni agak mengerang, itu bermakna korang kena turunkan ratio ataupun turunkan mata sprocket. Okey, cara paling mudah ialah turunkan mata sprocket belakang. Belakang turunkan mata sprocket belakang. Okey, senang kata nak senang faham ataupun senang nak kira sprocket belakang. Kalau contohnya korang rasa motor mengerang, turunkan 2 mata sprocket belakang. Itu dah memandai. Jangan turun lebih, sebab enjin masih lagi standard. Jangan turun lebih. Turun lebih confirm motor lagi lemau. So kita nak motor ni dia still ada sedap, dia still ada pick up. So turun 2 mata belakang. And then kalau orang yang rasa macam contoh sprocket standard dia rasa macam lemau, maksudnya pick up tak ada, bawa pun berat. So aku menyarankan untuk sprocket belakang dinaikkan lagi. Okey, naik 2 mata. So 40 jadi 44, ataupun belakang naik 1 mata. Try dulu. Selalunya kalau kita ubah sprocket belakang ni, confirm yang pernah aku try, motor akan jadi lebih sedap daripada yang standard dulu. So rantai dan sprocket merupakan benda yang asas benda yang asas, benda first untuk korang buat modifikasi yang paling murah lah aku rasa. So sport rim masa tu boleh kekal ke, sport rim masa tu ada model pun kita tukar sport rim apa semua. So rantai dan sprocket ialah benda asas. So cerita bab rantai dan sprocket ni sebenarnya korang kena test korang kena test, kena try dulu, tengok mana yang ngam, mana yang tak ngam. Okey, so setengah tu ada juga kadang aku tengok yang buat sprocket motor standard tau, sprocket orang kecil je. Atau ada setengah sprocket kecil sangat. Dia kata, member dia kata sprocket macam ni sedap. Okey,
Mungkin bagi member dia, sprocket belakang yang kecil tu memang boleh, orang kata apa, untuk member dia tu memang boleh laju, tapi untuk dia tu tidak sesuai. So setiap orang sepatutnya sprocket ni kena ikut masing-masing. Macam aku untuk Y15 ni, spek aku yang dah sekarang ni 14.38 dah cukup ngam. Tapi tapi aku dapat rasakan kalau untuk runner ataupun untuk solo punya ride, sprocket 38 ni macam gear 5 dia tak cukup power. Dia tak cukup nak bagi power untuk motor aku ke depan lagi. Tapi kalau aku rasa sprocket set ni 14.38 ni, kalau konvoi ramai-ramai atas highway, ianya memang cun lah. Sebab apa, kita boleh duduk ramai-ramai dalam kelompok, dalam anginan. Bukannya race masa duduk sama-sama, duduk belakang member. So itu sebenarnya dah memberi orang kata apa, memberi advantage kepada kita lah. Okey, dia tahu banyak benda tahu. Kita boleh cerita bab sprocket ni, bab yang macam kita ni, bab contohnya ambil angin ataupun bab solo. Kalau untuk solo, sebenarnya macam aku suka set up sprocket aku ialah untuk solo. Solo tu maksudnya macam contoh aku seorang-seorang nak pergi buat kerja runner. So takkanlah aku nak pakai sprocket kecil. Bila pakai sprocket kecil atas highway, pulas tak pergi bang. So kita kena buat sprocket tu, sprocket yang belakang tu besar. Maksudnya biarlah atas highway tu dia macam orang kata power dah habis, tapi at least dia stable untuk kita. Sebab tu aku buat setup sprocket aku ialah sprocket yang besar sikit belakang. Tapi kalau setengah orang tu dia suka, maksudnya motor dia memang keluar waktu weekend, keluar waktu hujung minggu, keluar waktu konvoi je, selalunya dia orang ni akan set sprocket belakang dia kecil. Sebab apa, dia orang akan make sure bila konvoi tu dia akan duduk dalam geng-geng dia. Maksudnya ada 4-5 biji akan duduk sekelompok. Dia akan duduk belakang member dia, ambil angin, baru motor dia, orang kata apa, motor tu ada hidup. Tu setup sprocket ada dua satu setup sprocket untuk solo, satu setup sprocket untuk konvoi. Konvoi tu maksudnya jenis yang suka ambil angin. Kalau jenis suka konvoi pula, orang kata apa, ada setengah geng konvoi yang macam dia nak relax. Konvoi dia tak kisah apa kalau member nak cucuk ke apa, dia tak kisah, dia nak relax. Yang tu dia kena set up sprocket macam aku lah. Selalunya geng-geng macam tu dia akan set up sprocket yang belakangnya saiz besar lah. Tapi benda apa pun, sprocket rantai ni ialah benda yang asas. Apa motor pun set up sprocket ialah benda yang paling asas dan paling aku rasa murah lah untuk korang try. Okay, alright, so aku rasa sampai setakat ni ikut video aku untuk hari ni. So ini video info maybe insyaAllah kalau video ni dapat sambutan ataupun kalau nak tahu lagi info-info lain, komen dekat bawah, nanti kita akan buat edisi lain lah, info-info. So ini info yang memang basic lah. Aku rasa benda ni pun aku dah pernah buat video, tapi kita ulang kaji balik benda basic untuk motosikal ialah sprocket dan rantai. Okay, so nanti insyaAllah kalau video ni mendapat sambutan ataupun tak mendapat sambutan pun, orang tak apa, ada yang nak tahu, kita akan cuba bincangkan pula mengenai rim dan tayar. Saiz rim, rim besar cun ke, rim kecil cun ke, nanti aku cuba cerita lah. Ataupun episod lain pula nak tukar mono dulu ke, nak tukar tayar dulu ke. Benda ni ada kait sebenarnya, mono dengan tayar. Mungkin ramai yang tak tahu. Mono dengan tayar memang ada kaitan. Dia antara dua kalau nak tukar tayar dulu ke tukar mono. So nanti kita akan cerita di episod lain lah. Okay, so aku rasa sampai setakat untuk video kontak hari ni. So musim-musim bulan puasa ni kita banyak relax sikit lah. Aku pun pergi buat kerja, lepas tu balik tak ada apa-apa pun, nak makan pun tak boleh kan. So relax kat rumah lah. Okay, so kalau ada apa-apa yang maybe nak tahu ke apa, kau boleh je komen kat bawah. InsyaAllah kita akan cuba buat video lah. Alright, so aku sampai setakat untuk video kontak hari ni. Dan terima kasih kerana menonton. Aku masih lagi pakai O-ring. Ni dah pakai O-ring dengan arm. So ni entahlah bila nak tukar arm ni. Tengoklah nanti macam mana. Ni maybe arm dia lain sikit kot. Dia tak pakai rapido kot. Okay, jumpa korang semua di studio. Assalamualaikum. Bye bye.